Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk kertas satu, dia ada dua bahagian sahaja, A dengan B. Jadi kita dah selesai dah ke semua tu, kecuali Madam tinggal soalan vektor dengan soalan bahagian B sebab kita kena pilih. Jadi Madam reject soalan trigonometry. Okay, tapi kalau ada pelajar yang lebih meminati trigo, maksudnya boleh buang soalan lain lah. Jangan jawab semua. Dia pilih dua saja yang terbaik. Okey, hari ni kita masuk kertas yang kedua. Kertas yang kedua, masa dia 2 jam 30 minit. Okey, lepas tu dia ada 3 bahagian, A, B dan C. Tapi kita biasa dimomokkan dengan bahagian C tu susah. Tapi sebenarnya cikgu kita dah well prepared kat situ. Dia dah setkan tajuk apa yang awak nak kena jawab bahagian C. Dia dah letak dah nombor indeks. Lepas tu dia dah letak yang linear programming. Macam tu lah. Cuma kalau ada beberapa sekolah mungkin dia ajar tajuk kinematik. Kalau dia nak cuba jawab boleh. Tapi yang itu dia lebih kepada fizik sedikit. Okey. Kalau ikutkan, ini adalah soalan sebenar. Kalau ikutkan, okay, dia adalah soalan sebenar. Bahagian A ada 50 markah, kita kena jawab semua soalan. Kalau ikutkan memang kita photostat ni soalan sebenar. Sekejap saya cuba ambil soalan yang kita print out daripada soalan sebenar. Yang ini yang saya scan. Saya cuba ambil yang itulah ya. Supaya awak boleh nampak soalan sebenarnya dia ada something wrong sedikit, tapi kita cuba atasi masalah tu. Jadi kalau pelajar bila exam, kena test dululah. Kena test. Kita khawatiri soalan yang kita dapat tu soalan yang tidak tepat. Sekejap saya ambil sekejap soalan sebenar dia 2021. Paper 2. Oh, saya memang scan. Ataupun orang yang bagi dekat saya dia scan antara dua. Cantik pula dia scan ni. Okey, maksudnya memang bahan tu lah. Bahan yang kita guna ni betul lah. Okey. Soalan yang pertama, saya tak tahulah macam mana sini awak buat. Dia memang tak ada jawapan yang ini. Kalau ikut soalan asal ni dia tak ada jawapan. Okey, Madam ajar cara untuk semak soalan. Kerana di peringkat yang di college Madam ni, Madam antara yang buat soalan di college lah. So kita dah terbiasa buat soalan dan setiap orang buat soalan dia kena test ada jawapan ke tidak. Okay, Madam test dahulu sebab Madam rasa soalan ni ada salah. Okay, kita tekan menu. Kemudian Madam ambil nombor huruf A. Lepas tu Madam nak buat ni tajuk simultaneous equation. Tajuk tingkatan 4, tajuk 3. Awak tekan nombor 1. So bilangan unknowns X, Y dan Z. So ada 3 lah. Kita masukkan soalan pertama untuk 4. 1, 2, 0. Yang kedua, negatif 2, 3, 1, 8. Dan persamaan yang ketiga, 1, negatif 1, negatif 1 dan 1/2. Kita nak tengok jawapan ya. Okey, jawapan kita dapat macam ni. 21/22. Jawapan yang tidak cantik. Kemudian nilai Y 52/11. Memang sakitlah sini kita nak kira ni.
Dan jawapan seterusnya Z negatif 47/11. Okay. Kalau ikutkan soalan original, jawapannya memang begitu. Okay, tetapi sebenarnya kalau ikutkan daripada cadangan jawapan, sebenarnya nombor dekat sini ni kita tengok tu setengah, sebenarnya nilai sebenarnya adalah negatif setengah. Gitu. Okay, iaitu dalam cadangan jawapan yang madam rujuk buku pasir. So kalau yang begini, maksudnya nilai, madam akan tukar nilai terakhir. Sekejap kita nak edit macam mana ni. Okay, kita nak tukar nilai terakhir. Nilai terakhir kita yang hujung sekali ni negatif 0.5 lah. Tekan sama dengan. Okey, dan awak akan dapati nilai X-nya setengah, nilai Y-nya 4, nilai Z-nya negatif 3. Dari segi orang yang nak menanda, dia tak ada masalah sebab dia akan buat skema mengikut soalan. Tetapi untuk pelajar, untuk dapatkan jawapan pecahan tu, dia ada problem lah sikit. Okay, so madam guna soalan yang selepas madam betulkan, iaitu negatif setengah. Okay, kalau kita tanya cikgu, mungkin cikgu kita tak bagi tahulah soalan ni salah. Tetapi kalau kita guna kalkulator, jawapannya pecahan yang sangat pelik, itu sangat menyukarkan pelajar. Tambah-tambah ini adalah soalan wajib. Dan nombor 1 pula. Dia akan spoilkan mood pelajar sebenarnya. Okey, kita ready Saya tukar soalan ni kepada negatif setengah. Jadi jawapan kita dah bocor tadi. Nilai X kita tadi adalah, nilai X kita tadi adalah setengah. Saya tulis kat sini dulu. Nilai X sama dengan setengah. Nilai Y, okey, nilai Y kita ialah 4 dan Z saya rasa negatif 3 tadi. Okey, rasanya negatif 3. Okey, betul. So sekarang ni cara kita nak buat. Jadi sekarang pelajar decide dia nak matikan yang mana. Okey, kalau dia nak mudah kerja, dia akan fikirkan dahulu 4X tambah dengan Y tambah dengan 2Z sama dengan 0. Persamaan 1. Saya dah buka mic ke ni? Saya check sekejap dah buka dah. Okey. Jadi, kalaulah saya nak mematikan nilai Y, saya akan ambil persamaan yang warna biru. Okey. Persamaan yang warna biru ni dengan sedikit pindaan iaitu X tolak dengan Y tolak dengan Z sama dengan negatif 1/2. Yang ini kali kedua dah saya buat, jadi saya faham dah soalan ada salah. Kalau kali pertama tu memang jalan kerja kita jadi panjang sangat-sangat. Okey, so madam nak habiskan nilai Y. Untuk menghabiskan nilai Y, madam buat warna biru sekarang ni. Tanda dia berbeza, bermaksud madam kena buat persamaan warna merah tambah dengan persamaan berwarna hijau. So 4X tambah dengan X, dia akan jadi 5X. Y dah mati. 2Z tambah negatif Z, kita akan dapat Z sahaja sama dengan 0 tambah negatif setengah, kita dapat negatif setengah. Ini adalah persamaan yang ketiga. Okey, madam buka kepada soalan. Kalau nak tanya silakan. Kalau segan nak tanya, type pun boleh. Mana-mana yang pelajar rasa selesa. Okey. So sekarang ni madam dah matikan nilai Y dan madam kena cari satu lagi cara untuk matikan nilai Y juga. So kalau nak matikan nilai Y yang seterusnya, katakan madam ambil persamaan yang berwarna kuning.
Kita ambil yang warna kuning. Yang warna kuning tu ialah negatif 2x tambah 3y tambah dengan z sama dengan 8. Yang ini kita bagi dia nama persamaan yang keempat. Kemudian bila kita nak matikan, yang warna pink ni dia ada 1y. Kita kena pastikan dia mesti 3 juga. Jadi persamaan yang warna pink medan darab dengan 3. Jadi yang x tu akan menjadi 12x tambah 3y tambah 6z sama dengan 0 darab 3, 0. Ini adalah persamaan yang pertama tetapi telah diubah suai. Jadi sekarang madam boleh mematikan yang berwarna pink. Okay, boleh matikan yang berwarna pink. So nak matikan dia sebab dia sama, kita akan buat persamaan 4 tolak persamaan 1. Jadi negatif 2x tolak dengan 12x, kita akan dapat negatif 14x negatif 5z sama dengan 8. Ini adalah persamaan yang kelima. Okey, Madam buka kepada soalan. Boleh? Boleh. Boleh. Jadi persamaan yang ketiga ada unsur x dengan z. Persamaan yang kelima ada unsur x dan z. Jadi kita boleh decide sekarang ni nak matikan siapa. Contohnya saya nak mematikan z. Bila nak mematikan z, persamaan yang berwarna biru ini saya kena darab dengan 5 kerana di sini nombor 5. Okey, so dia akan menjadikan 25x tambah 5z sama dengan yang hujung sini darab dengan 5 negatif 5/2. Kemudian kalau awak perhatikan yang ini negatif 5z, yang bawah ni positif 5z. Jadi kita boleh tambah. Okay, so kita boleh tambah dia. Bila awak tambah, katakan nombor dah besar, awak boleh guna kalkulator. Okay, sekejap saya reset dulu. Awak boleh tekan negatif 14 tambah 25 sama dengan, so dapat 11x. Z dah mati. Kemudian 8 tambah dengan negatif 5/2. So awak akan dapat jawapannya ialah 11/2. Jadi nak dapatkan nilai X, jawapan dah bocor tadi. Okay, so ambil jawapan 11/2, kita bahagi dengan 11. Awak akan dapat nilai X dia adalah setengah. Nilai X setengah tadi, kita dah semak dengan menggunakan kalkulator. Okey, Madam buka kepada soalan, kita baru dapat nilai X. Dekat mana rasa tak okey? Okey. Okey. So sekarang dah okey. Kita akan dah dapat nilai X. Okey, kita dah dapat nilai X. Madam nak cuba ganti dalam persamaan nombor 3. Okey, Madam masukkan dalam 3. Iaitu 5x tambah dengan z sama dengan negatif 1/2. Dan nilai x kita ialah 1/2. Jadi z bersamaan dengan negatif 1/2 tolak 5/2. Sama dengan, kalau kita tak nak congak-congak, tekan je kalkulator. Negatif setengah
Kemudian tolak dengan 5/2. Dia terus bagi jawapan Z sama dengan -3 dan jawapan ini awal-awal lagi kita dah dapat daripada kalkulator. Okey, nilai X dengan nilai Z kita dah dapat. So sekarang ni kita kena bijak memilih sama ada nak ganti dalam warna pink, nak ganti dalam warna kuning ataupun nak ganti dalam warna biru. Jadi kalau madam akan ganti dalam warna biru sebab dia paling mudah. Okey, dia paling mudah. So kita ada X tolak dengan Y tolak dengan Z sama dengan -1/2. Kita dalam proses mencari nilai Y, nilai X kita ganti dengan 1/2. Nilai Z jadi tolak dengan -3 tambah dengan setengah dan madam halau Y pergi tempat lain. Y pergi tempat lain. Akhirnya Y bersamaan dengan, iaitu madam akan guna kalkulator. Setengah tolak dengan -3 tambah dengan setengah. Jadi jawapan Y bersamaan dengan 4. Jadi kesimpulan kita, nilai X sama dengan 1/2, nilai Y sama dengan 4 dan nilai Z bersamaan dengan -3 iaitu sama dengan jawapan kalkulator. Okey, madam buka kepada soalan. Okey, mungkin cikgu kita tak bagi tahu ada perubahan, tapi kalau without perubahan jalan kerjanya menjadi sangat panjang. Sebab nombor jadi tidak cantik. Kerana nilai negatif setengah tu je, tertinggal negatif je. Siapa yang buat soalan pada tahun ni dia kecut perut lah. Takut ni soalan exam salah kita. Bukan salah lah, bagi dia bukan salah lah sebenarnya, tapi kecuaian berlaku di situ. Okey, madam buka soalan nombor 1 dulu. Kat mana rasa tak okey? Cikgu, Ya. kalau dia tak buat negatif 1/2 kan, dia buat 1/2 jalan panjang tapi dapat jawapan ke? Dia dapat jawapan sebab kita dah test guna kalkulator tadi. Dapat jawapan yang memang kita kata bila pelajar buat tu pelajar akan stop sebab pelajar akan fikir takkanlah jawapan macam tu. Pelajar akan fikir dahlah dia tu pecahan. Lepas tu besar pula. Macam tu. So contohnya kalau dia dapat 4, 1, 2, 0. Yang kuning -2, 3, 1, 8. Yang biru 1, -1, -1 dan 0.5. Kalau soalan original, nilai X dia 21/22. Y dia 52/11. Memang pelajar nak cari tu memang nazak sikit lah. Kalau nilai Z pula -47/11. Sebab bila madam beli buku rujukan yang ini, dia sertakan sekali dengan cadangan jawapan. Daripada situ madam perasan soalan tu sebenarnya sebab madam kira dapat lain, dia kira dapat lain. So madam tertanya-tanyalah sebenarnya adakah saya tidak mahir ataupun apa yang sedang berlaku. So saya syak mula-mula buku tu salah. Tapi saya tengok jalan kerjanya sebab ni memang koleksi soalan pasir dan setiap tahun memang yakin ni dia memang buat soalan pasir. Dia memang ambil soalan sebenar. So bila dia ambil sebenar, skema dia lain, kita dapat detect lah ada berlaku bagi cikgu sekolah dia mungkin ada yang perasan, mungkin yang tidak perasan, tapi kita tak boleh sewenang-wenangnya kata soalan tu salah sebab ada jawapan. Cuma di peringkat madam sebenarnya
Solution dia memang banyak. Cuma kalau kalau pemilihan X, Y, Z oleh pembuat soalan tidak tepat, dia menyebabkan kesukaran. Sebab soalan nombor 1 biasanya orang tak buat susah-susah lagi. Kita panggil soalan introduction. Kita bagi yang light dahulu. Kalau pembuat soalan lah, dia ada syarat-syarat dia. Cuma di peringkat SPM, saya tidak berapa arif lah. Cara dia gubal tu saya tak berapa arif. Yang saya tahu dia terdiri daripada cikgu-cikgu pakar ADMET. Dia adalah cikgu pakar dan dia mesti pastikan benda ni betul lah. Okey. Madam guna kaedah penghapusan, mungkin pelajar nak guna kaedah gantian. Situ masuk sana, sana keluar, masuk sana dan sana keluar. Lepas tu pelajar pun sesat. Dia ada 2 kaedah. Okay? Di sekolah mungkin pelajar tak belajar kaedah penghapusan. Madam tadi awal-awal lagi madam menghapuskan nilai Y. Ada 3 unknowns tapi madam matikan nilai Y dan madam akan cari satu lagi persamaan yang mematikan nilai Y. Bila kita ada 2 saja unknowns, kerja kita jadi mudah. Okay? Daripada 3 problem menjadi 2 problem. Daripada 2, kita akan dapat jawapan untuk Z pula. So, bila X dah dapat, Z dah dapat, automatik kita akan dapat Y. Soalan ni juga kalau pelajar nak guna kaedah matrices, matematik moden pun boleh. Tapi tinggi sikit lah jalan kerjanya. Agak parah sikit nak buat sebab nombornya tidak cantik. Okey, selesai dah nombor 1. Kalau ada soalan berbangkit, silakan. Okey, Madam pergi kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2, markahnya 1. Dia tanya, adakah punca 0.25 suatu set? Okey, so kita kena jawab adakah, ya atau tidak. Punca 0.25 bukan, kita nak jawab soalan, bukan suatu set. Lepas tu dia kata justifikasikan jawapan anda. Okey, jadi kita kena tunjuklah punca 0.25 adalah 25/100 bersamaan dengan punca 1/4. Okey, bersamaan dengan punca 1 per punca 4 bersamaan dengan 1/2. 1/2 adalah nombor nisbah. Dia bukannya set. 1 markah tapi panjang menulis. Okey, Madam buka kepada soalan. Kalau ada silakan. Boleh tak jawab macam Madam ni? Kalau nombor bukan nisbah macam mana? Dia contoh kalau nombor set, contoh. Saya kena clearkan jap. Okey. Contohnya punca 3. Bila saya tekan sama dengan, dia punca 3 juga. Punca dia tak hilang. Itu adalah set. Tetapi kalau punca 0.25, awak tengok asalnya ada set. Media tekan sama dengan. Dia hilang set. Jadi dia bukan nombor set. Contoh lain, punca 4. Mula-mula Madam tu dia dalam bentuk set. Bila Madam tekan kalkulator, punca 4, set hilang. Jadi punca 4 bukan set. Dia adalah nombor bulat. Boleh faham cara jawab dia? Faham. Dia gitu. Sebab dia hanya tulis set pada kita dan kita katakan kita tak mahir, kita tekan kalkulator. Kalau kalkulator berjaya buang set dia, maksudnya nombor itu bukan set. Punca katakan 15. Tengok punca 15.
Oh, set tak habis. Okay, fine. Punca 18. Set ada sama dengan. Walaupun nombor berubah, set tetap ada. Jadi punca 18 juga adalah set. Tadi Meda tunjuk punca 9 ada jawapan. Punca 15 kekal. Punca 11 kekal. Punca 12 kekal ke tidak? Tidak kekal tapi masih ada set. Macam tu. Cara nak menjawab untuk markah 1 je sebenarnya. Tapi sangat penting konsep tu. Okey, seterusnya Madam pergi kepada soalan 2B. Dia suruh Madam proofkan rumus. Ni sebenarnya rumus pada muka surat depan kita panggil chain base. Okey, so kita kena tengok Madam nak mula daripada belah kiri. Okey, Madam nak mula belah kiri. So Madam tulis kat sini. Kat sini Madam anggap log B asas A sebagai X. Sebab nanti Madam nak show jadi belah kanan. Okey, log B asas A sama dengan X. Jadi menurut hukum log, Madam boleh jadikan B sebagai perkara rumus dan nilai A akan sepak nilai X. Ada tak belajar macam tu? Hukum log. Okey. Lagi, Ada. Ada kan? Okey. So seterusnya, Meda ambil jawapan yang di sebelah kanan. Meda ambil yang atas je. Log B asas C. Okey. Log B asas C. Kemudian Madam tengok di sini ada huruf B sama dengan yang atas. Huruf B sama dengan yang atas. So Madam minta kebenaran dari ke bawah sama dengan log B tu Madam tukar jadi A kuasa X. Okay, tempat B yang kuning ni Madam dah tukar jadi A kuasa X dan asas dia C. Okay, bersamaan dengan X akan jatuh X. Okay, log A asas C. Okay, so kalau kita sambung, kalau kita sambung B kita tadi, log B yang kita buat tadi adalah log B asas C. Kita buat yang ini, mana kita nak guna ni? Ni. So, Madam dah tukar dia menjadi tempat B tu Madam ganti dengan yang ini dan akhirnya X duduk depan, dapatlah yang itu. Okey, kemudian Madam jadikan X sebagai tajuk. Okey, X sebagai tajuk, dia akan jadi log B asas C bahagi dengan log A asas C. Okey, sampai situ boleh? Boleh. Boleh. Okey. Kemudian kita tengok semula soalan. X tu sebenarnya datang dari mana? So, bila Madam tengok, nilai X ini adalah X yang itu. So, Madam ganti log B asas C sama dengan log A asas C. X itu sebenarnya adalah log B asas A. Akhirnya, saya cuba padam yang ni sekejap. Akhirnya, yang Madam katakan tadi, yang warna biru tu, tadi Madam tulis belah sana, dah jadi belah sana.
tak apalah, sama je. Kemudian yang Madam letak dalam awan nano tadi, okey. Yang ini Madam letak sini, dia dah jadi satu di atas dan satu di bawah. Itu cara Madam buktikan. So akhirnya terbukti ataupun proof. ED, proof. Itu cara menjawab soalan nombor 2B1. Madam buka kepada soalan, kalau ada silakan. Faham. Faham Okey. Soalan nombor B2. Seterusnya. Dia kata seterusnya tapi saya tak nampak apa perkaitan antara mereka. Okey. Seterusnya. Saya takut. Bila ada perkataan seterusnya kita takut. Log. Sekejap mana pen saya. Log H asas 3 tambah log K asas 9. Dia suruh kita tulis dalam bentuk log tunggal dan asasnya kita tak boleh pilih. Soalan dah paksa kita guna asas 3. Jadi kita kena akur, kita seadanya menerima H base 3. Dan Madam kena buat perubahan base. Bila perubahan base, dia memang akan ada pecahan log. Yang atas ambil K, yang bawah ambil 9. Bagi sikit seorang. K duduk atas, 9 duduk bawah. Dan dia dah decide nilai asasnya mesti 3. Okey, sampai situ boleh? Boleh. Boleh. Okey, saya nak ubah yang kuning ni. Kalau siapa tak boleh yang kuning, jangan risau. Tekan je kalkulator awak. Log asas 3 nombor kat atas pita 9. Jawapannya 2 Wak. 2 yang warna kuning tu. Jadi Madam tulis kat sini sama dengan log H asas 3 tambah log K asas 3 per 2. Yang ini per 1. Jadi Madam boleh darab silang lah. Bila Madam darab silang ke sana, dia jadi 2 log H asas 3. Yang ni darab silang ke sana. Tambah log K asas 3. Dan semua sekali adalah per dengan 2. Madam samakan penyebut. Okey, so Madam tanda di sini. Nilai di situ akan menjadi log H kuasa 2 tambah log K asas 3 per dengan 2. Menurut ukun log, kalau ada 2 log yang mempunyai asas yang sama, kemudian dihubungkan dengan tanda tambah, kita akan boleh ringkaskan sebutannya isi perutnya menjadi hubungan darab. Dan per 2 ni Madam boleh tulis saja kat sini 1/2. Inilah dia log dalam sebutan tunggal. Okey, Madam buka kepada soalan. Silakan. Faham. Faham Kalau awak tengok buku rujukan, mungkin dia tulis sebagai log H lepas tu punca K. Pun boleh. Pun boleh. Tak ada masalah. Kan? Dia kalau kita faham konsep dia tu sebenarnya soalan tu kita nampak mudah. Okey, cuma yang warna pink ni perlukan penerangan ke tidak? Yang warna pink, warna hijau mungkin okey. Yang warna pink boleh faham ke? Kenapa punca K?
Okey, sebab dia begini. Apabila kita belajar, setengah ni sebenarnya dia boleh bertenggek. So, dia akan jadi log H kuasa 2K. Bila dia bertenggek, dia jadi kuasa setengah. Bila madam memasukkan kuasa setengah ke dalam kurungan, nilai kuasa 2 untuk H, dia akan menjadi H kuasa 2 darab setengah dan K kuasa 1 darab setengah. Kemudian yang warna ni, yang biru ni termati. So dia akan jadi log, dia tinggal H, K kuasa setengah. Dan kuasa setengah adalah punca kuasa 2. Kalau buku rujukan tu dia bagi jawapannya yang inilah. So tadi madam buat sekali lagi. Sebelum ajar awak ni buat lagi pukul 4 tadi. Lebih mudah cara itu. Sama maksud. Okay, sama maksud. Okay, macam mana nombor 2 boleh? Boleh. Boleh. Kita try satu soalan lagi. Sangat penting. Cara ini madam belajar dengan pensyarah daripada United Kingdom. Dan pada masa tu madam seorang saja yang menjadi anak muridnya. Orang lain pergi makan masa tu. Okey. So daripada gambar rajah, sebenarnya pelajar boleh dapat nilai fx adalah x tambah 2. Tu yang pertama, bila dia tengok anak panah tu. Dan kemudian, walaupun awak nampak F dulu baru G, sebenarnya penulisannya adalah GF. X sama dengan 3X tolak 4. Yang saya risau, saya takut pelajar buat FG. Dia bukan FG, dia adalah GF. Okey, boleh faham yang itu? Boleh. Boleh. So sekarang ni soalan yang pertama dia minta kita cari G. G pula adalah memainkan peranan sebagai suami. Dia agak susah untuk isteri mencari suami. Lebih senang suami yang kita panggil perigi mencari timba. Lebih mudah daripada, salah. Timba mencari perigi lebih mudah berbanding perigi mencari timba. Kan? Pepatah Melayu. So, agak susah sekarang ni kita nak cari calon suami. Iaitu, cara nak cari G sebenarnya ialah kita mesti fikir bagaimana cara nak mematikan F. Cara nak mematikan F adalah F songsang. Cara nak mematikan yang kuning ialah kita mesti ada F songsang. Boleh ke? Faham ke maksud Medan ni? Faham. Okey, so cara kita nak buat dia ialah step yang pertama, walaupun soalan tak suruh cari G inverse, kita mesti cari. Cara nak cari, madam kalau pensyarah matrik tertengok video madam minta maaf lah ni. Madam memang melampaui konsep matrikulasi. Madam ikut cara sekolah. Okay, kalau di matrikulasi dia memang marah sangat ajar kaedah ni, tetapi madam terpaksa sebab you all adalah pelajar sekolah. Mula-mula cikgu awak kata Y, gantikan fx sebagai Y sama dengan X tambah 2, cikgu awak kata. Kemudian Y tolak 2, kita nak suruh X pula menjadi tajuk. Betul tak cikgu sekolah kata gitu? Betul. Jadi Media ikutlah ni. Walaupun sebenarnya kita tak boleh ngajar gitu, tak apalah ikut. Jadi F songsang bersamaan dengan X tolak dengan 2. Walaupun soalan tak suruh cari, madam kena cari. Kemudian madam ambil G
fx tu, sebab kita nak dapatkan nilai G saja, kita tulis G sama dengan 3x tolak 4. Yang akan masuk ke tempat x ini adalah musuh kepada f, iaitu f songsang x tolak 2. Jadi bila Meda ringkaskan, Meda dapat 3x tolak 6 tolak 4, maka fungsi G ialah 3x tolak 10. Okey, Meda buka kepada soalan, silakan. Meda menggunakan kaedah sekolah. Kat mana rasa tak okey? Faham. Jalan cerita Medan tu boleh ikut ke? Medan duk cerita nak bunuh tu, boleh logik tak dengarkan? Logik. Dia sebab kita buat inovasi yang ini, tajuknya ialah suami beli rumah, isteri masuk rumah. Dia ada ni inovasi ni. Okey, kita guna. Okey, kemudian Medan nak buat soalan B pula. Okey, nak buat soalan B. Okey, kaedah yang tajuk fungsi ni, bila orang kata bila Medan bertanding inovasi, kebetulan bukan rezeki Medan mendapat juri matematik. Kalau juri subjek lain, dia macam tak boleh terima kenyataan bunuh-bunuh ni. Dia kata ganas. Saya kata tak apa, max okey. Dia kata no, tak sesuai. So saya dapat pingat gansa. Pingat gansa je sebab juri tak suka jadi gansa. Kalau juri minat jadi emas. Tapi kalau orang admit dengar, dia rasa seronok. Kalau orang yang ngajar sejarah dengar, dia rasa apalah, macam mak kilau pun ada ni bunuh-bunuh ni. Okay, sebab dia bukan jiwa matematik. Okay, seterusnya Meda nak ajar F kuasa 2 adalah FF. Di sekolah awak tulis FF. Bermaksud suami dia kebetulan bernama Farouk. Farouk kata rumah tambah 2. Farouk kata X tambah 2. Masa tu Farouk tak kahwin lagi. Dia pun carilah dekat ada, saya tak ingat dah apa nama yang pelajar guna untuk cari pasangan tu kan. Carilah pasangannya, kebetulan jumpalah pasangannya bernama Faridah. Dia rasa macam, oh okey. So Faridah ni dia ada chemistry yang sama, iaitu X tambah 2. Akhirnya, kita tulis sebagai F kuasa 2X. Bila Madam permudahkan, X tambah 2 tambah 2, maka jawapan Madam ialah X tambah 4. Selesai untuk F kuasa 2. Madam buka kepada soalan, silakan. Faham. Faham. Okey, seterusnya tinggi sedikit. Tadi dia tanya F2, lepas tu dia tanya Fn. N ni berapa ya? Yang itu yang Madam kata, Madam belajar daripada pensyarah UK. Okey, kita buat analogi. Kalau kita ada Fx, jawapan kita ialah X tambah 2. Kalau kita ada F kuasa 2X, jawapan kita jadi X tambah 4. Kita try lagi satu. F3. Awak akan dapat X tambah 4 tambah 2. Jadi berapa? X tambah 4 tambah 2. Jadi 6. So, Madam tulis di sini, dia menjadi X tambah 6. Takkanlah kita nak buat sampai N sebab kita tak tahu nak berhenti sampai mana. Jadi, yang Madam belajar daripada pensyarah UK, yang pertama dia kata, kita tengok permulaannya X, yang kedua pun X,
Yang ketiga pun X. Bermakna X itu adalah kekal. Kemudian bila kita perhatikan yang warna pink, mula-mula 2, lepas itu 4, lepas itu 6. Kalau kita susun, dia kata 2, 4, 6, dia membentuk janjang aritmetik di mana nilai sebutan pertama ialah 2, nilai beza sepunya adalah 4/2 bersamaan dengan 2. Untuk menunjukkan dia janjang aritmetik, Tn sama dengan A tambah N tolak 1 D. So, madam memasukkan nilai A-nya 2 tambah N tolak 1, D-nya juga adalah 2. Madam kembangkan 2 tambah 2N tolak 2 dan akhirnya dapat jawapan 2N. Jadi jawapan kita X tambah 2N. Selesai untuk kita cari Fn function. Okey. Kat mana rasa tak okey? Silakan. Sebab kita akan bincang sampai nombor 3 saja. Kita dah terlebih masa. Saya tak boleh ganggu masa pelajar sangat sebab pelajar ada ujian amali. So kalau kita boleh pergi lebih kurang setengah jam atau 40 minit, itu just nice. Okey, kat mana rasa perlukan bantuan saya? Nombor 3. Faham. Boleh. Cara yang pensyarah UK ajar saya ni, you kena benda ni bagus sebab bukan semua orang ada ilmu yang ini. Saya pun daripada dia, Mr. John Yule. Dan tajuk ni dah dibuang daripada matrikulasi. Kalau tak, ramai yang nak buat ni dia tak ada idea. So masa tu madam kebetulan seorang-seorang je anak murid dia kan. Saya memang belajar dengan khusyuk lah sebab saya seorang. Saya tak faham, saya tanya dia terus jawab. Jadi lama-lama saya jadi macam sangat faham. Dan akhirnya best juga boleh ajar pelajar SPM yang ini. Sebab di matrik saya tak ajar dah tajuk ini. Okay, so kita buat sampai nombor 3 dahulu. Kita kalau ikutkan soalannya, kalau kita tak pernah buat latihan memang nampak susah kan. Okay, kita dah dapat 5, 6, 6 tambah 6, 12, 12, 13, 14, 15. So malam ni kita dah dapat 19 markah. Kita dah belajar tajuk 3, simultaneous equation, tingkatan 4, surd dengan log, tingkatan 4, kemudian fungsi juga tingkatan 4. Cuma fungsinya tinggi sedikit sebab dia bagi gambar rajah dan pelajar mungkin akan salah dekat GF tu dia buat FG. Mungkin salah di situ. Tapi kalau exam, awak tak pasti, awak buat dua-dua. Awak buat satu GF, satu lagi FG. Ni kalau cikgu Ahmed dengar ni marah kat saya ni. Tapi sebab kita dah tak ada ikhtiar dah, kita suka tajuk 1 tingkatan 4, tapi kita confuse FG, GF. Dia dekat-dekat. Jadi awak buat dua-dua. Okay? Awak buat dua-dua. Okay, itu saja untuk perkongsian malam ni. Video madam ni you boleh share dengan kawan-kawan lain. Biarlah kawan-kawan kita juga lulus. Sebab bila kita lulus, kita boleh masuk matrikulasi. Bila tidak lulus, jadi pelajar sains automatik kena tukar jadi jurusan perakaunan. Sebab pelajar sains dia mesti lulus MAT. Kalau dia nak masuk matrikulasi, dia kena tukar jurusan perakaunan sebab perakaunan tidak wajib ADMAT. So kita kena struggle sikit je lagi. Tak lama dah. Okay? Itu saja. Sekian. Terima kasih.